Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pertama mengenali, saya Bro Shah daripada Hidayah Center Foundation Cawangan Miri. Hari ini kita akan teruskan kelas pengajian kita, kelas bimbingan saudara baru atau short formnya KBSB yang kita adakan setiap Sabtu dan Ahad. Jadi kerana Allah, kita pertama-tama kita raikan kehadiran saudara baru yang bersama kita, Kak Fika dan Kak Zani. Alhamdulillah istiqamah dalam menghadiri kelas-kelas kita. Apapun kelas ini kita rakam, kita rakam untuk tontonan dan rujukan. Nanti kita ada Google Classroom. Kita ada Google Classroom yang mana kita akan kemaskini dan cuba jadikanlah sebagai penilaian kepada semua kelas-kelas yang telah kita adakan setiap minggu. Jadi kerana Allah, kelas ini adalah percuma, tapi kita sangat mengalu-alukanlah siapa-siapa yang mampu untuk memberi infak kepada semua program-program sedekah yang ada dalam Hidayah Center Foundation. Boleh pergi ke website atau type saja dahsedekah.com. Dahsedekah.com, kat sana ada dia punya program-program. Kita ada infak abadi, kita ada Ansar Initiative, kita ada tabung banjir, tabung COVID dan banyak lagi Jadi apapun kelas ini kita adakan secara percuma. Okey, jadi kerana Allah, pertama sekali kita nak maklumkan minggu lepas sedar tak sedar kita dah habis dalam 31 siri 31 siri perjumpaan, yang mana sebelum ini kita lompat-lompat tajuknya, tapi selepas melihat kepada silibus yang ada, kita go tahap by tahap. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai silibus tahap 1. Jadi nanti insyaAllah Bro Shah akan cuba lengkapkan Google Classroom untuk kita tengok apa yang telah kita pelajari berdasar rakaman-rakaman yang kita telah kongsikan sebelum-sebelum ini. Kita tanya kalau boleh untuk menjawab, jawapannya mungkin dalam rakaman tu nanti boleh rujuk. Jadi kelas kita ni sama ada kita buat secara live atau tengok secara rakaman, terpulang kepada masing-masing. Tapi kita sangat mengesyorkanlah untuk saudara baru kita untuk ikut sesi live kita, kerana majlis-majlis ilmu apabila kita hadir secara live memberi kesan yang berbeza bila mana kita ikut saja tengok rakaman. Bila kita tengok rakaman, kita akan terpanggil untuk berhenti sekejap, lepas tu tak sambung-sambung lagi sebab ada kerja lain dan sebagainya. Sedangkan kalau kelas live, kita ni ada disiplin kita menghormati guru yang mengajar. Kita sebagai anak murid, kita kalau ada soalan kita boleh tanyakan terus, sebab selagi mana kita tak bertanya, selagi itulah belum mantap, kita belum berfikir lagi, belum menterjemah lagi apa yang dipelajari. Jadi kerana Allah, just untuk gambaran semua, kita nak tunjukkan apa yang telah kita lalui dalam silibus tahap 1. Okey, sekejap saya share screen. Hilang terus screen. Ini silibus tahap 2 Oh, sorry. Salah file. Silibus tahap 1. Di mana dia? Okey, saya share screen yang berbeza. Dia file yang berbeza pun berbeza. Okay, minta maaf, komputer tak berapa power. Jadi dia macam lagging sikit untuk share. Okey, jadi kerana Allah, kita nampak. Jadi Alhamdulillah, tanpa disedari, kita dah habis silibus tahap 1. Okey, mana file dia ni? Tak dapat scroll. Hello, minimize dulu. Alright, baru nampak. Okey, jadi ini silibus tahap 1, setakat yang kita edit semalam. Edit pagi tadi jugalah sebenarnya. Okey, jadi ini adalah tajuk
tajuk-tajuk dalam silibus tahap 1. Pertama sekali kita telah tengok konsep ketuhanan dalam Islam, iaitu akidah. Dan pada minggu lepas kita telah habiskan tajuk yang tertinggal atau mungkin di reserve kerana takdir Allah di reserve sebenarnya Christmas dan Tahun Baru. Kita kembali kepada ajaran ni tadi 1.11 iaitu Kristian, ajaran Kristian tentang dosa warisan yang mana kita tak terima. Sebagai Muslim, kita percaya bahawa Tuhan Maha Pengampun. Sangat berkaitan dengan tajuk hari ni. Tajuk hari ni iaitu Taubat. Nanti kita akan tengok. Kemudian 1.12 tadi, Nabi Isa. Okay, pada hari Ahad yang sama, pagi dan malam, kita telah cover 2 tajuk ni dan kita telah habis silibus tahap 1 yang mana semua ni telah kita lalui. Jadi, setelah akidah, kita masuk tajuk penghayatan Islam melalui rukun Islam. Kita tengok tentang pengertian Islam, kalimah syahadat, solat 5 waktu, okay? Puasa di bulan Ramadan, zakat, haji dan umrah. Okay, haji dan umrah macam belum. Okay, nampak gaya macam ada satu yang ni baru perasan hari ni. Bila kita tak ikut silibus sebelum ni kita tak ikut silibus, sekejap kita masuk akidah, sekejap kita masuk fiqh, sekejap kita masuk ibadah, fiqh ibadah atau tauhid, kita masuk selang-seli ada ni kita mula tertinggal. Mungkin kalau saya tak salah haji dan umrah belum lagi. Zakat dah, haji dan umrah belum. Okay, jadi kita perlu ada hutang lagi lah. Nampaknya belum habis lagi silibus. Bila tengok tadi tak perasan, sekarang baru perasan. Haji dan umrah belum lagi di cover lah. Tapi insyaAllah kita akan cover dalam pengajian kita akan datang. Jadi apapun, seterusnya dalam silibus tahap 1 kita tengok penghayatan Islam melalui rukun iman. Jadi ada rukun iman, ada 6. Kita telah pergi satu persatu daripada Allah, malaikat, kitab-kitab suci yang ada, kitab-kitab Tuhan. Kemudian kita kenali rasul-rasul, nabi dan rasul. Okay? Nabi dan rasul yang ada. Okay? Rasul adalah nabi yang diutuskan kepada kaum untuk menyatakan, ya, nabi tak semestinya dihantar, ada nabi yang dihantar kepada satu kaum mungkin untuk menjadi contoh sahaja di dalam kaumnya, tapi bukannya ada message atau di dunia dikatakan ada 124,000 nabi dan 313 rasul dalam satu hadis lah, wallahu alam. Jadi hanya Allah tahu berapa banyak bilangan nabi dan rasul yang sebenar, tapi ada satu sumber yang mengatakan ada 300 lebih rasul. Daripada 124,000 tadi ada 313 rasul yang terpilih yang dihantar kepada kaum. Tapi dalam Al-Quran sendiri kita tahu ada 25 rasul, 25 rasul yang diutuskan, nama yang disebut dalam Al-Quran yang menjadi contoh kita dalam kita hari ni lah. Kita hari ni nabi-nabi kita sebagai contoh. Kemudian kita ada cerita tentang hari akhirat, hidup selepas mana kiamat dunia, ada selepas kita meninggal dunia, start daripada meninggal dunia sampai kita ke destinasi terakhir kita, sama ada ke syurga atau neraka. Kemudian kita yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, itu pendeknya takdir. Dan kita juga telah cover juga tentang taharah, iaitu bersuci, tentang jenis bersuci ini. Bila kita tengok rakaman ni tadi, atau kita yang dah ikuti kelas ni tadi, bila mana kita go silibus ni, tengok macam sebagaimana kita belajar untuk peperiksaan SPM atau PMR. Sebelum ni ada PMR lah, tahap 3, dia tukar nama jadi tahap 3, atau sebelum ni SRP. Okay, kita akan pergi buka buku teks. Kita akan buka buku teks kita, tajuk-tajuk apa yang kita kena belajar, Jadi kadang-kadang baik kiranya kita ulang balik sebelum mana kita masuk tajuk baru. Macam tadi lah kita perasan tak cover lagi sebenarnya haji dan umrah. Jadi silibus tahap 1 ada hutang lagi kita tengok lagi insya-Allah. Jadi yang terakhir dalam silibus tahap 1, yang 5, kita belajar tentang darah wadah. Jadi kalau nak tengok apa relevan kita laki-laki, siapa-siapa yang laki-laki yang kita laki-laki, kenapa kita kena belajar benda-benda ni kan. Jadi ini kita membantu juga, kita boleh membantu juga kita tahu kalau isteri-isteri kita atau anak-anak kita ada masalah lah, ada masalah kesihatan dan sebagainya.
Okey, jadi ni yang mana yang kebiasaan datang setiap bulan dan mana yang ada masalah lah dari segi kesihatan untuk jumpa doktor dan sebagainya. Jadi penting kita belajar sebagai orang Islam. Perintah pertama yang Allah sampaikan adalah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah perintah pertama yang Allah perintahkan kepada kita untuk lakukan satu syariat. Dan hukum, kalau kita sebut tentang ibadah, ibadah ni maksudnya tadi benda yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, perkara yang kita lakukan untuk mencapai redha Allah. Benda kalau ikutkan semua benda yang kita lakukan, kita ikut kelas, kita belajar, kita bercakap, kita mendengar, apa saja yang kita lakukan, kalau niat, yang penting niat di hati. Niat kita hati, kita nak buat sebaik mungkin, kita buat sebaik mungkin kerana Tuhan, kerana Tuhan. Kita tahu hal mana kita nak melakukan segala-galanya yang kita lakukan ni kerana Allah. Kita makan sekalipun, bukannya makan untuk hidup semata-mata, tapi makan untuk dapat tenaga untuk beribadah, untuk buat kebaikan dan sebagainya. Kalau kita niatkan macam tu, insya-Allah makan pun boleh jadi ibadah. Malah tidur pun kalau kita tidur niat kerana Allah, sebab tanpa rehat, kita sebagai manusia kalau tanpa berehat, kita tak akan ada tenaga nanti untuk bekerja dengan lebih baik. Jadi penting tidur pun boleh diniatkan untuk jadi ibadah. Ibadah datang daripada perkataan abdi tadi, kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengabdikan, orang yang selalu beribadah disebut abid. Selalu beribadah, selalu melakukan ni disebutkan abid. Jadi kerana Allah, kita telah lalui ini semua 11 tahap. Satu, Allah kita ada 3 tahap. Dalam modul Hidayah Center kita ada 3 tahap. Jadi kalau anak-anak kita, kalau budak-budak sekolah rendah, dia orang ada kelas asas fardu ain. Jadi untuk yang asas fardu ain, mereka ada silibus mereka sendiri, mereka ada silibus mereka sendiri, yang mana kita pun ada kat cover juga, contohnya jenis-jenis air, jenis-jenis najis yang kita nampak dekat skrin sekarang ni, kan, tentang wuduk. Dia orang pun belajar benda yang sama, cuma kita sebagai orang dewasa, kita bukan sahaja belajar tentang ibadah tersebut atau fiqh tersebut atau perkara tersebut, tapi kita nak cuba mengkaitkan dengan kehidupan seharian kita. Jadi insyaAllah macam contohnya taharah ni, kita akan sebut sedikit dalam tajuk kita hari ini, iaitu taubat. Jadi kerana Allah, kita terus kepada tajuk kita insyaAllah. Sebelum kita teruskan majlis ilmu, Rosha lupa. Mana-mana majlis ilmu sebaiknya kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Jadi untuk ni, boleh kita nak dengar suara sedikit lah. Bukan brosha sahaja. Kita nak tunjukkan bahawa walaupun seorang mualaf, walaupun seorang saudara baru yang baru saja memeluk Islam, belum lagi pandai baca Al-Quran, contohnya belum pandai baca Al-Quran, baru sahaja Iqra, atau tak pandai pun baca Iqra sekalipun, belajar daripada mendengar, kita nak dengarkan. Boleh kita minta sama ada Kak Zani kita atau Kak Fikah, atau kita dahulukan Kak Fikah dulu lah. Kak Fikah ada dapat buka mikrofon sekejap. Jadi insyaAllah boleh bimbing kita untuk mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Boleh? InsyaAllah. Boleh tak? Boleh. Boleh insyaAllah. Kalau sebutan tak betul, betulkan lah. Tak apa. Okey, boleh insyaAllah. Yang penting berani. Yang penting cuba. Betul. Penting cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah
kita lihat Kak Fika kita adalah seorang saudara Muslim yang daripada keturunan Cina, daripada keturunan Cina. Walaupun bukan maksudnya masuk Islam, Cinanya hilang, masih Cina juga. Okay. Jadi kerana Allah, Alhamdulillah. Walaupun dari segi bacaan tadi memang perlu diperbaiki ya. Ada perkataan hilang juga tadi. Perkataan hilang. Kalau perasan nanti tengok balik rakaman. Ghairil maghdubi alaihim. Macam tadi bi hilang. Nanti tengok balik bi alaihim. Bi dengan atas mereka, bi alaihim yang telah an'amta alaihim. Sorry, ghairil maghdubi alaihim. Sorry, yang kedua. Mardu alaihim. Jadi bukan mardu alaihim tapi mardu bi alaihim. Ada bi ya. Jadi dalam Islam kita pentingnya kita jangan tertinggal sebutan perkataan lah, jangan tertinggal bunyi perkataan. Jadi walaupun tadi belum baca Al-Quran, tapi kita tadi boleh belajar daripada mendengar. Sedangkan sebab Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi yang tak dapat baca atau menulis. Dia tak dapat baca atau menulis, tapi hanya mengulang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat yang datang kepada semua para Nabi, semua para Rasul, datang kepada Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi-Nabi yang Jibril, malaikat yang datang tadi, dia Nabi Muhammad kita hanya sallallahu alaihi wasallam hanya mengulang apa yang diperdengarkan. Jadi kepada kita yang baru saja memeluk Islam, perkara pertama untuk kita membolehkan kita solat, kita kena belajar untuk hafal suratul Fatihah. Itu 7 ayat pertama yang dalam mushaf Al-Quran tu. Ada 7 ayat pertama sebagai pembuka Al-Quran yang sebenarnya adalah rumusan kepada Al-Quran sendiri. Okay? Jadi dalam Al-Quran sendiri yang mana disebutkan tadi, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu 3 jenis manusia yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sendiri. Orang yang telah diberi nikmat dan petunjuk, orang yang dimurkai, yang dia tahu apa yang telah difardukan ke atasnya, tapi memilih untuk menyelewengkan kebenaran, untuk tidak melakukan kewajipan ke atasnya. Atau yang ketiga, orang yang sesat, yang telah memutarbelitkan atau telah terpesong daripada landasan kebenaran. Yang mana kita sebagai orang Islam, kita sepatutnya sembah hanya Tuhan yang layak disembah, bukan Tuhan yang kita sendiri ciptakan, bukan Tuhan yang dalam figmentasi kreativiti otak kita kan. Jadi inilah 3 golongan dalam surah Al-Fatihah disebutkan yang diceritakan dalam seluruh Al-Quran. Dan dalam seluruh Al-Quran daripada kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Yunus dan sebagainya. Jadi mukadimah kepada tajuk kita hari ini, iaitu taubat. Jadi bila disebutkan taubat, Bro Syah nak tanya satu soalan dahulu. Kita selalu akan kembali kepada para nabi kita kan. Para nabi kita bukan sahaja beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sangat mencintai Nabi Isa alaihi salam sebagai salah seorang daripada ulul azmi, seorang orang ulul azmi. Tapi namun demikian, kita tahu nabi-nabi yang utama dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, daripada 25 nabi yang disebutkan, ada 5 nabi yang ulul azmi, iaitu pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dengan bahteranya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cabaran bapaknya sendiri sampai dihumban ke dalam api yang besar, marak, tapi diselamatkan. Kemudian ada lagi cabaran Nabi Ibrahim, sangat hebat yang mana disuruh sembelih anaknya sendiri, yang mana peristiwa korban kita dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam, moga keselamatan ke atasnya, yang diberi ujian melawan bapa angkat sendiri yang mengaku diri sebagai Tuhan, iaitu Fir'aun, Raja Ramses II dalam sejarah kita. Satu hebat, daripada kecil lagi cabarannya, hampir dibunuh, dihanyutkan dalam sungai dan sebagainya, diselamatkan oleh Allah sebagaimana Allah sentiasa menyelamatkan semua nabi-nabi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad. 5 nabi utama ini. Tapi namun kedemikian, sebagaimana kita pertanyakan, sebab Al-Quran turun
Al-Quran turun 23 tahun. Mula daripada Nabi Muhammad berumur 40 tahun bila sampai datang ayat pertama iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira kan. Sebab itu Nabi sendiri walaupun Nabi masa tu belum lagi sebagai Nabi, dia masih mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim asal menyembah Tuhan yang satu, tidak menyembah apa-apa ciptaan. Jadi Nabi sering berhalwat. Berhalwat ni maksudnya bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan untuk beribadah, untuk ini tadi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jadi ayat pertama yang datang adalah Iqra' bismi rabb tadi. Iqra' bismi rabb, suruh membaca, suruh kita belajar tadi kan. Tu ayat pertama. Tapi pernah tak kita pertanyakan, kalau dalam dalam banyak-banyak nabi yang Allah turunkan ayat-ayat, sebab Al-Quran ini adalah firman atau kata-kata Tuhan. Siapakah nabi pertama yang disebutkan dalam Al-Quran? Adakah Nabi Muhammad sendiri? Adakah Nabi Muhammad sendiri yang disebutkan tentang dalam Al-Quran? Adakah Nabi Isa? Adakah Nabi Musa? Adakah Nabi Ibrahim? Adakah Nabi Nuh? Okay, ini adalah 5 Nabi utama kan? Nabi utama atau ada Nabi-Nabi lain yang disebutkan dalam 25. Okay? Jadi kalau kita nak tahu kan, antara dalam suratul Qalam, ini surah Qalam antara surah yang awal diturunkan, nabi pertama yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan, walaupun Nabi Muhammad hanya duduk di kota Mekah, belum lagi keluar daripada kota Mekah, belum lagi pergi Madinah, kalau pernah pun keluar berdagang ikut bapa saudaranya atau ikut bapa saudara tak silap Abu Talib, ikut datuknya, antara dua yang pergi ke Syam. Dia keluar pergi Syam, lepas tu balik lagi kota Mekah. Itu saja pengalaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW keluar daripada kota Mekah. Jadi kalau kita fikirkan macam mana Nabi Muhammad boleh dapat berita tentang Nabi-Nabi yang datang terdahulu di tempat lain, yang jauh di tempat lain, di bumi Palestin, yang hari ini sangat bergolak, yang dalam sebab itulah kita sekarang ni bersyukur dalam keamanan kita masih lagi dapat belajar mengingati Allah dan dalam keadaan aman, dapat amalkan Islam. Tak sebagaimana kita tengok yang kalau di Palestin dengan perangnya, kalau di Uyghur dengan kerajaan yang mengekang kerajaan China sendiri yang mengekang kelompok China Uyghur yang sekarang ni hampir dikatakan 1 juta orang dalam tahanan, dalam satu tahanan sekolah macam sekolah lah untuk membetulkan jangan diamalkan Islam. Jadi tak boleh puasa, tak boleh semayang, malah masjid-masjid pun tak boleh azan dan semayang. Masjid hanya tinggal bangunan sahaja. Jadi kerana Allah kita bersyukur Islam kita dapat amalkan. Jadi dalam semua nabi-nabi tadi, agak-agak adakah 5 nabi utama ni yang disebutkan dahulu, diceritakan oleh Allah dulu kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad hanya di kota Mekah saja kan. Jadi berita yang pertama, pernah dengar tak tentang kisah Jonah? Tentang Jonah, siapa yang Kristian mungkin familiar dengan nama Jonah. Kalau kita Islam, kita sebutkan Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang mana Allah yang Brosyah nak ceritakan nabi-nabi sebelum kita ceritakan walaupun nabi-nabi bukannya tak pernah ada rasa down, rasa pasrah, rasa putus asa. Kita sebagai manusia pasti ada perasaan tu memang ada. Tapi sebagai nabi-nabi memang tidak putus. Hubungan dengan Allah tu sangat dekat, yang mana mereka mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Bila mana mereka membuat kesalahan, mereka cepat-cepat bertaubat. Inilah tajuk kita hari ini Tapi balik kepada cerita Nabi Yunus alaihissalam atau Jonah tadi. Nabi Yunus telah putus harap. Dia telah memberitahu kepada kaumnya bahawa akan ada hujan lebat, puting beliung dan sebagainya, akan datang bala kepada kaumnya. Setelah berapa lama cuba untuk berdakwah, untuk sampai kepada Islam, last Nabi Yunus lari tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, telah lari dari kaumnya.
naik sebuah kapal, dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana ribut taufan tadi berlaku, segala barang-barang atas kapal telah dibuang, tapi masih tak cukup. Dia orang dan anak kapal tadi, semua yang dalam kapal membuat keputusan perlu cabut undi, cabut undi guna ni kan, cabut undi, casting lot tu, cabut undi, siapa yang nak dihumban ke laut. Ni mungkin datang mitos yang cerita pasal buang orang, bila ada orang yang malang untuk dibuang ke laut. Jadi mungkin terbitan daripada kisah Nabi Yunus ni tadi. Jadi bila cabut sampai 3 kali cabut, kena nama Nabi Yunus juga, maka Nabi Yunus ditikam ke laut tadi. Tapi dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Datang seekor ikan nun, seorang semacam ikan yang besar seperti ikan paus, ikan nun yang dikatakan mungkin masih hidup sampai hari ini, wallahu alam. Ikan nun ni sangat besar, menelan Allah telah perintahkan ikan ni untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus AS. Ni kita kena ingat, Nabi Yunus tadi telah lari daripada kaumnya, telah putus harap daripada kaumnya, dan Allah telah tunjukkan peristiwa ni tadi Allah telah ceritakan dalam beberapa bahagian, bukan suratul Qalam saja, tapi banyak berapa surah lain-lain juga berbeza dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf yang sangat handsome, dia kata sangat handsome, bila mana kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam sampai tak sedar, yang wanita-wanita yang pada zaman tu tak sedar terpotong jari sendiri, dahsyat. Diceritakan sekaligus, Allah sampaikan dalam satu surah, itu surah tu Yusuf. Jadi surah Yusuf. Jadi untuk Nabi Yunus tadi, Allah telah tunjukkan kepada kita bila mana kita putus harap, kita bersalah apa semua. Nabi Yunus sendiri, kalau kita baru cerita minggu ni kan pasal dosa warisan, Nabi Adam ada doanya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tarfil lana wa tarhamna lakunna minal khashirin. Kat situ ada sebut Rabbana zalamna. Kita ceritakan bahawa kita manusia tak akan lari daripada menzalimi diri kita sendiri. Kita melakukan kezaliman atas diri kita bila mana kita tahu benda tu tak baik untuk kita. Kita tahu segala dosa yang kita lakukan akan memberi kesan bukan sahaja dari segi fizikal, tapi memberi kesan psikologi juga. Kesan psikologi juga, mental dari segi mental. Bila mana kita ni tadi. Jadi nanti insyaAllah kita akan kongsikan dalam penghujung kelas 5 tanda-tanda orang yang bertaubat. Jadi kalau dapat tengok sampai hujung lah, kalau siapa yang tengok rakaman atau yang ikut live ni ikut sampai hujung, kita akan ceritakan 5 tanda menurut Ustaz Adnin. Ustaz Adnin yang penulis buku Dakwah Sentap, penulis Dakwah Sentap. Bro Syah pun follow dia. Jadi Alhamdulillah apa yang dikongsikan sangat baik, dan Bro Syah nak kongsikan juga kepada saudara-saudara baru kita, nak tengok ada, sebab Islam sepatutnya akan membawa perubahan dalam diri kita sebagai manusia untuk jadi lebih baik. Jadi untuk jadi lebih baik, kita kena kenali dulu apa kesilapan kita, apa dosa-dosa kita yang kita buat secara sedar atau tak sedar. Alright. Jadi kembali kepada cerita Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tadi masuk dalam perut ikan nun, masuk dalam 3 kegelapan. Bayangkan, dalam mulut ikan dah gelap dah. Dalam kegelapan malam, malam pun gelap juga. Dalam kegelapan lautan, laut kan, masuk dalam laut tak akan tembus cahaya kan, bila dah masuk sampai lebih 1000 meter. 1000 meter ke 1000 kaki Wallahualam. Lebih 1000 meter atau 1000 kaki, nanti kita cek fakta tu. Selalunya dah gelap. Memang gelap. Jadi ikan nun ni satu yang dapat menyelam sampai kegelapan lautan. Kita ada anak saya ni suka tengok ikan-ikan. Dia suka sampai semua nama-nama ikan dia cuba ingat. Contohnya anglerfish. Anglerfish yang ada lampu kat depan dia tadi, untuk dia pikat ikan-ikan lain tadi. Dia seekor ikan yang predator, yang carnivore lah, yang makan ikan lain. Okey, yang makan ikan lain. Bukan makan tumbuhan, bukan makan lumut dan sebagainya, dia makan ikan lain. Dia anglerfish ni yang sangat hodoh apa semua kan, pun sama juga, duduk dalam lautan yang sangat gelap. Jadi
Nabi Yunus alaihissalam dengan takdir Allah SWT, walaupun tadi telah terpilih untuk ditikam ke dalam laut yang bergelora, angin tengah ni tadi semua orang tengah takut kan, tadi apa semua, tapi Allah selamatkan. Dan kalau ikut kan, sepatutnya bila ikan makan kita, ikan jerung ke, ikan paus ke, kan, maka pasti kita akan mati kan dalam perut kan. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam, Allah telah selamatkan. Ni mungkin datanglah cerita Pinocchio kan. Cina Pinocchio Pinocchio duduk dalam perut ikan paus kan. Jadi itu imajinasi, tapi ini cerita sebenar. Cerita sebenar yang berlaku. Cerita sebenar yang berlaku, yang sama kita kena imani sebagai Islam. Kita kena benda-benda ni berlaku sebab diceritakan, bukan saja diceritakan rekod orang Islam sendiri daripada Nabi kita, diceritakan pada mulut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi dalam rekod-rekod Kristian sendiri, Israeliat sendiri, orang Yahudi sendiri kan, pun menceritakan kisah yang sama, kisah Jonah ni tadi. Jadi kan Allah ada satu juga doa yang disebutkan, bukan doa lah, kira macam lafaz yang tapi boleh disebutkan sebagai doa juga, kalimah tauhid dan pengakuan Nabi Yunus terhadap kesilapan yang dilakukan. Jadi kesilapan dia putus harap kepada Allah, kepada kaumnya tadi, dia melarikan diri, maka Allah tunjukkan sebenarnya ini sangat berkait dengan khutbah Jumaat kita semalam. Khutbah kita Jumaat. Bila mana musibah kita tengok dalam tahun baru ini, segala yang berlaku dalam 2 tahun lepas atau 2 tahun lebih 2 tahun lah, lebih 2 tahun lepas, sejak Mac 2020 kita diisytiharkan PKP kan, adakah musibah ini telah mendatangkan keinsafan kepada diri kita. Jadi segala yang berlaku termasuklah kita tengok kisah Nabi Yunus tadi, musibah yang berlaku kepada baginda Nabi Yunus, seorang nabi yang disebut ke dalam Al-Quran, seorang nabi yang pertama disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ikut penurunan ayat, bukan dari segi turutan Al-Quran dari depan tadi, Nabi mana yang disebutkan dahulu. Kalau kita ikut depan dahulu, mungkin Nabi Musa masuk cerita Suratul Baqarah. Nabi Adam kita sebutkan dulu. Nabi Adam mungkin cerita. Ada kisah penceritaan tentang Nabi Adam di awal Suratul Baqarah. Kemudian dalam Suratul Baqarah yang ada juga sebutkan tentang Nabi Musa AS. Tapi kalau kita ikut buku mungkin macam tu. Tapi kalau kita ikut penurunan ayat, macam sebagaimana kita tengok Al-Fatihah kat depan, tapi bukan surah Al-Fatihah yang turun dahulu kepada Nabi Muhammad, tapi surah Iqra tadi. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu kan. Iqra bismirab, yang mana surah ini ayat 1 hingga 5 itulah yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ikutkan turutan Nabi yang pertama dicerita adalah Nabi Yunus AS. Jadi Nabi Yunus AS dalam 3 kegelapan jadi, dalam perut ikan nun atau ikan seolah macam ikan paus, bayangkan macam ikan paus yang besar lah. Ikan nun ni dikatakan ikan nun. Okay. Dalam kegelapan perut, kita dalam perut mana ada cahaya masuk kan? Dalam perut kita kan tak ada cahaya masuk, sama lah macam perut ikan lah. Tak ada kegelapan. Kegelapan pertama, kegelapan malam, waktu tu hari malam kan, malam tu gelap, tak ada cahaya kan, gelap. Kemudian kegelapan lautan lagi, ada 3 kegelapan. Dalam 3 kegelapan tu, bayangkan macam mana perasaan kalau kita duduk dalam gelap, dah duduk dalam perut ikan. Jadi apa yang kita akan harapkan? Kita akan berharap Allah selamatkan kita dan ni kan. Tetapi macam mana kita nak mengharapkan bahawa ni diajarkan kepada kita. Selalu baca benda ni, selalu belajar lafaz ni, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta, subhanaka inni, maha suci Allah, kuntu minaz, maha suci Allah, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang menzalimi diri. Jadi kita subhanallah, kita sebagai manusia, ni perkara pertama yang kita kena faham. Walaupun kita lahir suci bersih, bayi, kita tak boleh cakap bayi, oh bayi ni lahir dah berdosa. Bayi yang tak tahu lagi beza betul apa yang baik dan buruk, semua ahli syurga. Mereka kanak-kanak yang belum dapat berfikir sendiri, semua ahli syurga yang belum mumaiz atau belum berakil baligh. Kita sebutkan akil baligh. Selalunya kalau laki-laki dalam umur 12 tahun,
kalau 10 ke 12 tahun. Kalau perempuan seawal umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun, bila datang haid tu tadi, dikirakan sudah dapat berfikir sendiri, dapat sudah mencapai umur yang yang mana boleh ni tadilah cepat matang lah. Perempuan memang cepat matang, cepat membesar. Peringkat awal pun perempuan selalu lebih cepat. Tapi ni kita terima, kita fahami, kita terima sifat lelaki dan perempuan diciptakan berbeza tapi saling melengkapi. Alright, so balik pada ni tadi. Pertama sekali kita kena faham bahawa taubat ni bila mana kita tadi sentiasa walaupun kita lahir suci bersih, lahir dalam keadaan macam bayi tadi, tapi oleh kerana persekitaran kita, oleh kerana faktor manusia, dan kita kena tahu bahawa ni kita dah sebutkan sebelum ni bahawa syaitan, bahawa iblis, syaitan dan iblis, iblis adalah ketua syaitan, iblis yang pertama yang mana telah Allah telah janjikan, Allah beri kelebihan panjangkan umurnya sampai hari kiamat kan, sampai kiamat untuk sama-sama untuk berusaha menyesatkan manusia. Jadi iblis dan syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Jadi oleh kerana terbisik, kita terberdaya dengan syaitan dan termasuk jin-jin juga. Kadang-kadang jin-jin pun, sebab tu kalau kita kena gangguan, jangan tak usaha untuk berubat, sebab silap-silap oleh kerana ada jin dalam badan atau jin yang mengganggu kita tak mampu untuk beribadah, dan akhirnya kita putus harap dan sebagainya, dan last jauh daripada Allah Subhanahu. Jadi kena usaha, siapa-siapa yang ada gangguan, atau kita walaupun belum ada lagi gangguan pun kena ada usaha untuk ada ayat-ayat pelindung sebagaimana yang diajarkan oleh Tuan Jeffrey. Kita paling kuranglah baca 3 kul sebelum kita tidur, atau ke mana sahaja kita keluar rumah, kita masuk rumah, kita boleh bacakan 3 kul ni tadi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah tauhid kita, untuk mengingatkan kita tauhid. Lepas tu kita boleh baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan manusia, daripada hujung sekali tu perasaan hasad dengki manusia kan. Manusia pun ada hasad dengki, jin pun boleh hasad dengki dengan kita juga. Nauzubillah. Jadi yang terakhir kita minta perlindungan daripada Tuhan yang kita layak, iaitu Tuhan manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi di situlah disebutkan bahaya antara jin dan manusia pun disebutkan dalam surah 3 kul ni tadi. Jadi boleh diamalkan kan, sebagai pelindung diri kita sekurang-kurangnya yakin bahawa Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi inilah sebaik-baik pelindung kita daripada segala mara bahaya yang ada dalam dunia ini, dalam dunia ini insya-Allah. Jadi Nabi Yunus ajar kita untuk pertama sekali sentiasa mentauhidkan Allah, walaupun kita berlakukan kesilapan. Nabi Yunus tadi telah meninggalkan kaumnya, putus harap pada kaum, tapi peristiwa ini sebab kita kena faham, Nabi walaupun dia buat satu kesalahan yang melanggar perintah Allah dan sebagainya, atau contohnya tadi sepatutnya bukan melanggar perintah Allah, tapi dia melarikan diri daripada tanggungjawab, kira melanggar jugalah perintah Allah. Nabi Rasul dihantar untuk mengingatkan kaumnya. Jadi bila mana peristiwa ni tadi diceritakan kepada kita, sebenarnya nak untuk kita mengambil pelajaran, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam yang mulia, bapa segala manusia kan, bapa segala manusia, dan Siti Hawa, Adam dan Siti Hawa, mak segala manusia, ibu segala manusia, telah melakukan kesilapan pertama, iaitu Allah telah larang makan buah daripada pohon kuldi tadi, pohon kuldi. Allah ni tadi, dan Allah rakam peristiwa ni dalam Al-Quran sendiri, bukannya untuk semata-mata bercerita, tapi untuk kita ambil pelajaran. Apa perintah Allah sepatutnya kita ikut dengan taat. Jadi Allah telah, memang sebenarnya Allah telah maafkan Adam dan Siti Hawa daripada syurga lagi, yang di mana kita dengar doa Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kita dengar ni yang kita diajar jugalah untuk baca selepas sembahyang kan, selepas sembahyang untuk perbanyakkan doa-doa
Nabi, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yunus tadi kan, kita bacakan. Jadi semua doa-doa ini doa-doa yang baik yang mana kita boleh amalkan untuk ingatkan diri kita bahawa kita sebenarnya melakukan banyak salah silap, tapi Allah sebenarnya nak tengok taubat kita. Jadi mungkin masuk kita kepada tajuk. Sudah lebih setengah jam, subhanallah, tanpa kita sedari. Baru nak mukadimah, baru nak cerita tentang tentang apa yang telah kita pelajari dan apa sebenarnya kenapa kita kena berusaha untuk taubat. Alright, so saya share screen sekarang. Kita masuk kepada tajuk kita. Tutup sini persatu. Takut komputer slow. Okay, harap-harapnya semua jelas skrinnya. Saya cuba besarkan. Okay, dua ni saya masih usahakan untuk perbaiki yang asal. Alhamdulillah boleh tengok balik rakaman untuk solat. Solat ni kita dah sebenarnya dah cover pada dalam kelas-kelas yang awal lagi kita telah liputi tentang rukun-rukun tadi lah, ada slide dan sebagainya. Boleh kalau dalam Telegram boleh scroll up balik cari PowerPoint slide yang mana kita kongsikan juga. Nanti insya-Allah yang modul silibus tahap 2 ni juga bagaimana silibus tahap 1 kita akan kongsikan juga dalam grup Telegram kita dan WhatsApp kita insya-Allah. Jadi hari ini kita nak masuk sebenarnya dalam silibus kita. Kita telah masuk tentang solat, tapi ada satu jenis solat. Sebelum ni kita telah belajar juga solat sunat, solat sunat hajat dan solat sunat istiqarah. Hari ini kita nak masuk solat sunat taubat. Dan sebelum masuk taubat, kita cerita tentang apa nak bertaubat tadi yang mana kita cerita panjang lebar tadi daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kembali kepada cerita Nabi Yunus, macam kan apa terjadi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya diselamatkan, dikeluarkan daripada perut sampai ini dikeluarkan. Tidaklah Allah terus tinggalkan Nabi dalam perut tersebut. Di semua Nabi diselamatkan sebagaimana Nabi Nuh dengan bahteranya, Nabi Musa dikejar oleh tentera Fir'aun, diselamatkan dengan kebolehan untuk membelah laut di jalan laut kan. Jadi semua diselamatkan, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mara bahaya yang datang kepada Nabi Muhammad dalam perang, dalam usaha-usaha untuk membunuh sebelum berhijrah ke kota Madinah kan, dikepung oleh 10 orang Arab, wakil daripada setiap ini untuk membunuh Nabi Muhammad sebelum dapat berhijrah tadi kan. Banyak, tapi Allah telah selamatkan, Allah telah ilhamkan kepada Nabi Muhammad sebelum mara bahaya tersebut berlaku. Dan kita lihatlah keberanian Sayyidina Ali yang mengganti tempat tidur Rasulullah. Dan ada doa juga, ada doa bacaan juga, apa yang Allah Nabi baca. Sebab kadang rumah dikepung, macam mana boleh terlepas kan. Jadi Nabi baca satu ayat, kalau tak silap dalam surah Yasin, surah Yasin kita kan, surah Yasin kita sering baca, bagaimana orang-orang yang tadi tak dapat melihat Nabi keluar, tertidur dan sebagainya, wallahu a'lam, tertidur dan dapat keluar dengan rumah dengan selamat. Yang mana kita lepas tu kita ketahui peristiwa Nabi dan sahabat terbaik, sahabat baik baginda itu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama dalam Islam. Peristiwa dekat gua sebelum sampai ke Madinah, yang mana kita tengok peristiwa itu tadilah. InsyaAllah kita mungkin akan ceritakan lebih panjang peristiwa tersebut dalam kelas akan datang lah. Jadi kembali kepada jadi sebenarnya banyak jenis solat-solat sunat, banyak jenis solat-solat sunat. Kita telah masuk solat hajat dan istiqarah, dan hari ini kita nak masuk solat taubat. Solat taubat, solat untuk diampunkan. Ini tak payah jarak sebenarnya, kata kerja tak perlu dijarak. Tempat kita harapkan dia ampun. Ini hukum bahasa Melayu yang boleh berubah-ubah. Sedangkan bahasa Arab sama saja hukumnya daripada 1400 tahun dahulu sampai sekarang. Cara bacaan, cara sebutan Al-Quran sendiri sama sahaja. Jadi kita tak boleh ubah lah. Kalau ada orang ubah, ada orang akan betulkan, kata tak betul ajaran macam ni. Kat mana
hukumnya, kat mana sumbernya kan, siapa yang ajar, semua akan tanya. Okay? Jadi ini kita akan masuk topik taubat. Solat sunat taubat. Ini 21. Okay, maaf. Okay. Kita scroll bawah lagi. Solat duha. Okay. Waktu duha. Pastinya dah cover juga duha. Duha. Okay, nanti saya cek balik. Duha macam belum. Yang kita dah masuk solat hajat dan istiqarah. Betul. Solat hajat dan istiqarah. Tapi sepatutnya mudah rasanya. Mungkin yang besar dah. Minta maaf. Sebab sebelum ni kita guna pendekatan Ustaz Syarul kita nak maklumkan Ustaz Syarul kita secara rasmi secara rasmi telah menyampaikan hasrat nak memberi peluang kepada murabbi lain untuk sama-sama bersama dengan kita sebab dia banyak komitmen. Jadi dah lama juga kita tak dapat bersama dengan Ustaz Syarul. Jadi insyaAllah kalau sekarang ni tengah dibuka kekosongan siapa nak jadi rakan hidayah berbayar. Maksudnya murabbi kita yang dapat sama-sama lah mengajar tajuk-tajuk kita, ikut silibus kita dan mungkin sama-sama lah menyantuni mu'alaf yang ada di Miri ni insyaAllah. Jadi ni solat surat hajat dah kita cover. Okay. Ini lafaznya. Okay, semua ada bukan kita sembahyang bukan ikut cara sendiri semua ikut mana Nabi ajar kita. Nabi ajar kita macam mana kita ikut saja. Kita ikut saja. Jadi tanpa ada Nabi, kalau kita harap Al-Quran sahaja, kalau kita harap Al-Quran semata-mata, kita tak akan tahulah cara-cara untuk macam mana nak mohon ampunan Allah melalui solat taubat ni tadi kan. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas, kita boleh buat solat taubat ni dan banyak-banyak solat sunat selain pada solat fardu yang kita lakukan. Okey, jauh juga solat taubat. Okey, panjang lebar. Okey, alhamdulillah. 2.4 Okey, nanti sebab saya tak buat indeks lagi, tak buat indeks untuk buku ni. Jadi insya-Allah apa yang kita mampu, okey, walaupun kita mampu bantu, kita bantu. Jadi alhamdulillah, okey. Kenapa kita nak kena bertaubat? Sebab kita sering melakukan dosa. Kita akan lari daripada dosa. Okey. Macam Bro Syah katakan tadi, sama ada kita melakukan siapa yang terang lagi nyata yang Allah memang perintahkan jangan buat tapi kita buat, atau ada kewajipan yang kita perlu lakukan, kewajipan yang Allah perintahkan, contohnya sembahyang, contohnya puasa, contohnya baik kepada mak bapak, baik ke jiran dan sebagainya. Kita tak lakukan tanggungjawab kita, tu pun hukumnya berdosa. Jadi solat sunat taubat. Okey, kalau solat sunat taubat ni kita tengok bersama-sama kat skrin. Dilakukan selepas kita melakukan dosa atau kesalahan, pelanggaran hukum agama dan atau kita rasa diri bersalah atau berdosa kepada Allah SWT, kemudian kita menyesal. Jadi dalam penyesalan kita, selain daripada kita just rasa macam tu saja, kita boleh solat sunat taubat. Yang kita nak minta bantuan Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti dalam hidup kita, kita tanpa kita sedari, kalau kita tak ada usaha untuk memperbetulkan kesilapan dalam kita takut kita jadi bangga pula. Kita tanpa rasa segan hati kita dah jadi hitam. Di mana kita lakukan kesilapan, satu dosa, hati kita dah hitam sampai kita tak rasa apa-apa buat salah. Kita takut macam ni, takut benda ni berlaku. Kita tak ada rasa bersalah tinggalkan sembahyang. Jadi kalau kita betul-betul rasa bersalah, kita betul-betul rasa kita takut dengan Allah, dengan janji Allah untuk orang yang tak sembahyang, untuk orang yang berdosa ni tadi, kita takut Allah, kita boleh buat selain daripada solat fardu yang kita lakukan, kita boleh tambah dengan solat taubat. Jadi dalil atau sumber kepada solat sunat taubat. Jadi kita tengok bersama-sama. Dalam ayat ni, sesiapa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang pernah melakukan perbuatan dosa, bersegeralah berwuduk, kemudian dirikanlah solat
dan mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menerima permohonannya itu. Kemudian bacalah ayat ini. Mereka yang pernah mengerjakan perbuatan dosa atau yang telah berbuat dosa kepada dirinya sendiri, lalu mereka bersegera mengingati Allah dengan memohon keampunan ilahi terhadap dosa yang dilakukan itu. Siapakah yang akan mengampuni segala dosa selain Allah? Jadi kita sebagai Islam yakin bahawa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Kemudian itu mereka berasa insaf dan sedar serta tidak akan mengulangi perbuatannya itu, maka mereka akan dipahala dan ganjaran syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di situlah tempat mereka selamanya. Jadi subhanallah, kita tengok kedudukan taubat ni satu benda yang penting, satu benda yang wajib, kita lakukan. Bila mana kita melakukan dosa, kita rasa bersalah, kita rasa takut pada Allah, ada dua sifat ni. Kita rasa kita mengharapkan syurga Allah, kita takut dengan neraka Allah, kita nak dapat redha Allah, kita tak nak Allah murka dengan kita kan, sebab kita dah buat kesilapan tadi kan, sama ada kita menipu ke, kita buka aurat ke, kalau kita makan benda yang haram, contohnya ni, tak kira lah apa sahaja dosa yang kita lakukan, kita kena cepat-cepat bertaubat, sebab kita risau bahawa Allah, masa kita kat dunia, tarikh luput kita tak tahu bila kan. Jangan kita fikir kita akan hidup selama-lamanya. Pastinya kita akan ada masa kita akan sampai, masa kita nak sampai kita mahu atau tidak. Jadi penting bila mana kita buat kesilapan, kita buat dosa, kita betul-betul terus istighfar, astaghfirullahalazim, kita terus kalau kita betul-betul ni, kita buat lagi solat taubat untuk bukan sahaja menyucikan diri dari mencucikan hati, tapi kita nak melatih diri kita supaya kita tak ulang lagi perbuatan yang kita tahu berdosa tadi. Tapi ini kita kena belajar kat sini, apa solat taubat. Jadi solat taubat boleh dilakukan sebagaimana solat istikharah Ustaz Hajat tadi. Paling sedikit 2, paling banyak 6. Okey, paling banyak 6 rakaat. 3 kali lah, 2 kali setiap kali salam, setiap kali 2 kita bagi salam. Sama ada 2, 4 atau 6. Okey, boleh buat bila-bila masa. Bila-bila masa. Lepas kita rasa buat berdosa, kita buat satu dosa yang kita rasa tak dapat nak diampunkan, kita boleh terus solat taubat. Kita rasa ni kan dosa yang besar lah tadi kan. Rasa tak, kita betul-betul ni buat solat sunat taubat ni bila-bila masa tadi. Terus bersegeralah bertaubat. Tapi lebih afdal kita buat pada waktu malam. Sebab itulah pada malam-malam macam malam semalam, bila mana kita orang lain, kalau orang yang ni tadi, dia akan malamnya dipenuhi dengan maksiat. Ni yang satu kesedihan. Dah siang hari bekerja, malam dipenuhi maksiat. Bukannya sehari bekerja, tapi malam dipenuhi dengan masa kita dengan Allah Subhanahu, dengan Tuhan kita. Jadi Allah, inilah kita kena sebaiknya lah buat solat ni tadi pada waktu malam, bila sunyi, bila tenang tadi, hanya kita dengan Allah SWT. Yang lebih baik lagi di masjid, di surau, kalau dibolehkan lah, kalau di masjid dan surau, feeling dia akan berbeza. Apatah lagi kalau kita berada di tanah haram, di Masjidil Haram atau di Madinah, nanti suasana tu akan menyebabkan kita, sebab tu kita tengok orang yang daripada umrah haji, walaupun tak semuanya, kita tengok ada perubahan dalam diri orang-orang yang sampai ke tanah suci. Jadi Allah dia mengingatkan kita kebenaran tentang Islam, tentang kedudukan kita bila kita buat ibadah haji dan umrah ni tadi. Dia mengingatkan kita bahawa Islam ni bukannya satu identiti semata-mata, tapi inilah kebenaran hidup yang ada kita. Jadi apa faedah, fadilat bagi saudara baru yang baru pertama kali ikut kita, bila disebutkan fadilat, fadilah, atau kat Sarawak ni kita ada YB yang nama fadilah, YB yang bermanfaat. YB yang bermanfaat. Fadilat maksudnya manfaat. Apa manfaat kita bertaubat? Pertama sekali, siapa yang memohon ampun dan ini dengan ikhlas, dengan istiqamah, pasti Allah ampunkan dosa kita tadi. Kedua,
segala urusan kita, walaupun kita tadi mungkin telah melakukannya, Allah mudahkan urusan dunia kita. Urusan dunia kita Allah akan mudahkan. Mudahkan insyaAllah. Bila kita sentiasa bertahan, Allah akan bagi jalan keluar kepada segala masalah. Masalah pasti ada. Selagi kita hidup dalam dunia ini, pasti ada masalah. Cuma sekarang ni, kita sabar, kita usaha, dan kita reda atas pilihan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah. Kita tawakal juga. InsyaAllah. Allah akan bagi jalan keluar kepada setiap masalah. Tapi kena usaha. Kalau tak usaha, tak juga sampai. Jangan kita just ni semata-mata mengharap saja, tapi tak buat apa-apa. Alright. Sebab Allah dah janji dalam Al-Quran. Selagi Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum atau seseorang selagi mana orang tu sendiri atau kaum tu sendiri tak mengubah nasib kaum tadi. Jadi macam kita tengok hari ni, kalau kita tak buat apa-apa kepada pembangunan yang berleluasa, yang tak seimbang, pembangunan yang tak seimbang dengan pembangunan konkrit, infrastruktur, dengan pembangunan penjagaan alam kita. Kalau kita tak buat apa-apa, kita membiarkan kerosakan berlaku, maka kita semua akan terima akibat. Kita tengok banjir kilat, kita tengok tanah runtuh, banjir lumpur dan sebagainya yang apa yang berlaku. Sebenarnya ni semua Allah telah janji sini atas tangan-tangan manusia sendiri. Jadi kita, walaupun kita ni nak cuba untuk mendekati Allah, tapi kalau kita tadi dalam ada kuasa untuk mengubahnya, ada kuasa untuk mengundi dan sebagainya kan, tak mengundi. Jadi macam mana kita nak jadi faktor untuk mengubah masyarakat kita tadi. Jadi pilihlah pemimpin yang betul. Cerita pasal pilihan raya pula dah lepas. Tapi apapun yang telah berlaku yang lepas akan datang, kita akan cuba untuk penuhi lagi tanggungjawab kita, insyaAllah. Jadi ketiga, apa faedah kita bertaubat? Hidup kita akan rasa lebih tenang. Hidup kita akan rasa lebih lebih bahagia. Bila mana kadang-kadang bila orang dah buat kesilapan ni, dia akan terus down. Dia ada terus down bila orang kutuk dia, orang ni kan. Dan memang ni tadi. Tapi bila mana kita dah berusaha untuk mengharap buat solat sunat taubat, kita banyak beristighfar dan sebagainya kan, kita akan rasa hidup kita lebih tenang dan bahagia, insyaAllah. Kemudian yang keempat, kurang stres. Stres akan jadi kurang. Bila mana kita taubat, jadi kita meluahkan perasaan kita kepada Allah. Dan ini mekanisme Allah terciptakan sembahyang 5 waktu. Ada 5 waktu yang mana kita boleh bersadu kepada Allah SWT. Kita tak payah bersadu dengan orang-orang lain, tapi kita boleh bersadu dengan Allah SWT. Kita luahkan, insyaAllah kita akan rasa kurang tekanan tadi. Dan kelima, dia boleh mencegah dosa. Bila kita berusaha untuk taubat, kita sentiasa bila buat salah, kita taubat lagi, salah. Dan akhirnya kita kata, takkan aku selama-lamanya dalam cycle taubat lagi, lalas kita tak buat lagi dosa tu. Ini yang kita mahukan. Ini yang kita mahukan, insyaAllah. Dan hindari gangguan. Jadi subhanallah, bila mana kita tak buat dosa, hidup kita lebih tenang juga. Sebab setiap dosa yang Allah telah perintahkan, Allah telah sebutkan sebenarnya untuk kebaikan kita. Bila mana kita langgar, ada akibatnya, kesan dan akibat. Contohnya bila mana kita menipu, apa kesan daripada menipu? Kita akan bersambung-sambung menipu, dan kita akan rasa tak tenang, takut kantor, takut apa semua kan. Jadi implikasi menipu ni bukan saja tak tenang dalam diri, tapi kesan dia dalam masyarakat kita pun banyak. Orang menipu kan, orang menipu menipu jual barang, menipu banyak benda yang menipu ni kan. Jadi wallahualam, kenapa lambat nak cari contoh untuk menipu. Okay, banyak benda kita menipu. Jadi dia memberi kesan bukan sahaja dari segi mental, tapi dalam masyarakat kita pun bermasalah jadinya. Scamming dan sebagainya, jadi bermasalah. Jadi kalau kita sentiasa bertaubat, taubatan ni dia akan menghindarkan kita menghindar daripada kesan-kesan jadi. Kita akan terima kesan-kesan buruk daripada melakukan dosa. Jadi macam dalam masa
20 minit lagi, insyaAllah 23 minit lagi, kita akan buka lah soalan-soalan juga kalau ada soalan. So, ini terakhir sebelum kita akhiri 11.30 ni. Apa cara solat taubat? Okay, apa cara solat taubat? Okay, semua ibadah kita bermula dengan niat. Niat kalau betulkan dalam hati kita. Niat dalam hati kita. Kalau lafaz ni sunat. Lafaz ni sunat untuk membantu kita jelas kita semayang apa ni. Jadi niat lafaz niat adalah sunat, tapi niat dalam hati kita wajib. Jadi pertama sekali ni ada dalam transliterasi juga. Kalau ada yang pandai lagi baca ni, ni penting. Kita ikut kelas Iqra kita supaya kita dapat baca sendiri apa-apa yang dalam bahasa Arab ni. Okay. Usalli sunnatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Okay. Jadi sampai Iqra 3 dah ada baris bawah. Tapi yang macam ni belum lagi belajar hukum mati dan kan. InsyaAllah. Jadi ini dia punya transliterasi. Maksudnya apa? Aku solat sunat taubat. Ni daku. Okay. Aku dan daku sama je maksudnya. Aku solat sunat taubat. Saja aku. Solat taubat, sunat taubat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi komponen pertama, apa yang kita semayang. Siapa yang semayang? Kita. Okay. Aku solat. Okay. Apa yang kita solat? Solat sunat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa kita nak semayang? Kerana Allah Ta'ala. Jadi ini komponen. Jadi sembahyang kita bukan kerana manusia, bukan kerana ada ustaz yang tolong buat ajak sunat taubat tadi kan, kita ikut kan. Bukan kerana kita ikut ustaz, tapi betul-betul kerana kita nak Allah. Kerana Allah kita nak dapat ridha Allah. Jadi solat taubat. Jadi kita solat sunat taubat ni kita dah khususkan ada cara kan. Kalau solat istiqarah mungkin lain niatnya, lain surah yang dibacanya. Jadi dan tata caranya lah. Tapi sebenarnya solat taubat semua hampir sama. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Cuma dari segi niat dan mungkin dari segi surah yang perlu dibaca atau pengulangan surah tu tadi. Jadi contohnya solat tasbih lain lagi, ada banyak tasbihnya dalam solatnya. Alright. So pertama sekali tadi dalam mana-mana solat kita penting kita hafal suratul Fatihah yang Al-Fikah kita tadi bimbing awal tadi Kak Fikah tolong bimbing baca suratul Fatihah. Jadi pertama sekali kita baca suratul Fatihah 6 rakaat pertama selepas takbir kita baca suratul Fatihah. Lepas kita niat takbir tadi, okay, kita start dengan baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah kita disunatkan untuk baca suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam Al-Quran bila kita rujuk belakang pada surah kat belakang 30 juzuk 20 surat yang terakhir ada surah-surah banyak surah-surah pendek. Dan surah-surah pendek ni lah yang jadi amalan dari kita, yang jadi selalunya kita dimintalah untuk hafal dulu surah yang pendek-pendek ni. Jadi surah itu Kafirun salah satu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak sembah apa yang kau sembah. Okey. Qul ya la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Jadi ini satu pengakuan kita bahawa kita bukan orang kafir. Kita bukan orang yang sembah benda-benda yang selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ni disunatkan untuk kita baca dalam rakaat pertama atau step pertama. Okey, bagi yang pertama kali ikut kelas kita, yang tengok kelas kita banyak belajar sembahyang fardu dulu kan. Bila kita belajar macam mana cara untuk sembahyang, dia sebut rakaat ni maksudnya set pertama, bila mana selepas kita sujud 2 kali, kan, sujud, duduk dan sujud semula. Selepas sujud kedua tu kita berdiri semula, tu dikira masuk set baru. Kita set baru. Jadi set pertama selesai selepas sujud kedua. Ini kena ingat rakaat pertama. Ni rakaat pertama. Kita baca surah Kafirun, lepas tu kita tunduk, kita berdiri semula, kita sujud kali pertama, duduk antara dua sujud, berteluku, duduk berteluku lah. Berteluku, duduk macam perempuan apa?
bersisik lupa dah sudah. Bersampai saya ingat je dah. Okay. Duduk antara sujud lah. Duduk antara sujud. Kemudian kita sujud semula. Tu kira habis rakaat pertama. Jadi sebelum kita rukuk, kita baca suratul Kafirun. Surah Fatihah disambung dengan surah Al-Kafirun. Kemudian selepas kita sujud kedua tadi, kita bangun semula, ulang lagi sekali suratul Fatihah, mana kita baca suratul Ikhlas. Ikhlas ni kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah tauhid kita. Allah satu. Kul huwallahu ahad, Allah samad. Kita bergantung dengan Allah, tapi Tuhan tak bergantung dengan kita. Ni Allahu samad. Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak atau diperanakkan. Jadi tak payahlah tanya siapa bapa Tuhan, siapa mak Tuhan, siapa anak Tuhan, siapa cucu Tuhan dan sebagainya. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tuhan Maha Esa, Maha Satu. Dialah yang satu. Okay, lam yalid wa lam yulad. Dan selagi mana kita tengok apa yang kita tengok, yang kita nampak, apa yang kita dapat bandingkan dalam dunia ni, itu bukan Tuhan. Tuhan tak dapat dibandingkan. Tuhan memang dia yang maha hebat, dia yang maha sempurna. Kalau kita nak tahu zat Allah, nak tahu macam mana, tunggu kita masuk syurga. Barulah kita nampak wajah Allah. Itu dia nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang dah dapat masuk syurga. Bukan saja dapat rumah istana yang besar, sungai yang mengalir di bawahnya kan. Bukan saja itu, bukan saja dapat kawan-kawan, dapat ni orang-orang yang baik, orang yang baik saja masuk syurga. Bukan dapat kawan-kawan yang baik saja, bukan dapat bidadari dan sebagainya lah. Bukan itu saja, tapi dapat berjumpa dengan pencipta kita. Itu nikmat paling besar yang kita dapat dalam syurga nanti, insyaAllah. Kemudian simple lah, dalam sujud terakhir kita akan baca ni, la ilaha illa anta kuntum minaz zalimin. Perasan tak? Inilah lafaz doa Nabi Yunus yang dalam ikan nun tadi. Ikan nun tadi ini yang telah dibacakan oleh baginda Nabi Yunus alaihi salam. Bila mana kita nak mengharapkan, dia tahu dia buat salah, dia telah meninggalkan kaumnya, tapi dia banyakkan baca ni. Dia ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, la ilaha illa anta. Itu bahagian pertama. Maha suci Allah, maha suci, subhanaka. Subhanallah maksudnya maha suci Tuhan, maha suci Allah, ya, maha suci Allah, maha subhanaka, subhanaka, maha suci Engkau. Maka kuntum minaz zalimin, sesungguhnya ini maksudnya sesungguhnya, kuntum minaz zalimin, kuntum minaz zalimin. Wallahu a'lam. Nak kami ingat kuntum. Okay, kelak double check. Kuntu minaz zalimin. Kalau situ kuntu minaz zalimin. Kami tunjukkan. Nampak sigma sah? Nampak? Okay. Kuntu. Okay, jadi subhanallah. Hari tu kami perbetulkan bacaan kami. Sebelum tu kami selalu sebut kuntum. Okay, sebenarnya kuntu. Melainkan tu pun ada silap. Wallahu a'lam. Okay, kuntu minaz zalimin. Okay. Sesungguhnya aku ini termasuk dalam golongan-golongan yang aniaya, orang yang zalim. Zalimin kat situ zalim. Di sini orang yang teraniaya. Okay, subhanallah. Dia aniaya sebab apa? Yang tadi terpilih kan. Yang rasa dia aniaya tak adalah terpilih di kam ke laut. Allah. Dan kita baca tu tadi, okay, dalam sujud terakhir sebelum kita bangun untuk baca tahiyat, bangun untuk baca tahiyat akhir kan, kita akan baca tasbih. Tasbih tu, la ilaha illa anta kuntum minaz, la ilaha anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kita ulang. Kalau lah belum lagi dapat belum dapat hafal padang, kita boleh baca subhanallah, 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 tasbih. Bila disebutkan tasbih tadi, sebutlah tasbih subhanallah. Maksudnya tasbih maksudnya subhanallah, kita mensucikan Allah. Kita kena tahu Tuhan tahu apa yang baik kita. Tuhan siap akan tinggalkan orang yang bertaubat. Tuhan siap akan tinggalkan orang yang bersabar. Jadi kita sentiasa latih diri kita untuk padah diri kita bahawa Tuhan suci daripada sifat tidak adil. Jadi bahawa Tuhan tadi bukanlah kejam sebagaimana yang kita fikir. Jadi semua apa yang berlaku adalah ujian atau musibah tadi adalah satu nikmat untuk melahirkan dalam diri kita keinsafan sebagaimana khutbah Jumaat kita semalam.
Jadi pengajaran, sebab andai kata tidak diberi ujian, kadang-kadang kita tersedar bahawa kita telah silap, kita telah berdosa dan sebagainya. Jadi di situlah sama dalam solat bagi para mu'alaf yang baru, contohnya semasa rukuk belum lagi hafal subhanallah rabbi'a'la wa bihamdi, subhanallah rabbi'al azimi wa bihamdi. Dalam sujud dalam rukuk dan sujud kita ada baca tasbih juga, subhanallah rabbi'a'la wa bihamdi, subhanallah rabbi'al azimi wa bihamdi. Okey, kalau belum hafal lagi yang panjang, baca ajalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling kurang kita subhanallah. Walaupun musim baca pun tak ada masalah, tapi sebaiknya kita bertasbih dalam rukuk kita, dalam sujud kita, rukuk dan sujud kita, insya-Allah. Right. So sebelum kita bagi salam, sebelum kita angkat untuk akhir-akhir, bacalah doa Nabi Yunus. Kemudian terakhir kita bagi salam. Lepas bagi salam, okey, selepas bagi salam, yang bersyaratkan istighfar. Istighfar nak polah banyak 10 kali, nak polah 100 kali, nak polah 1000 kali, terpulang. Di situ ibadah 10 atau 100 kali. Okey. Kita boleh baca ya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Untuk baca yang kita selalu dalam wirid sembahyang kita, kalau siapa yang dah terbiasa, itu adalah maksudnya. Dan maha ampun Allah kepada Allah yang maha agung, dan tiada Tuhan selain dia, allazi la ilaha illa huwa, okey, dia hayyul qayyum, yang maha hidup, qayyum yang maha mengurus, qayyum, okay? Dan aku bertaubat kepada yang wa atubu ilaik, atubu bertaubat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau nak sambung lagi istighfar tadi, baca lagi tau, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaik taubata abdi shalimin ya'liku linafsihi darraw wala naf'an aw wala mauta wala hayatan wala nusyura. Okay. Maksudnya lagi kat belakang, dan aku bertaubat kepadanya selaku taubatnya seorang hamba yang banyak dosa dan tidak menguasai akan diri dan tidak mampu berbuat, menolak mudarat dan manfaat, serta tidak dapat menguasai kematian, hidup dan kebangkitan. Jadi subhanallah, bersabut si hafal doa, gitu. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita usahakan istighfar tauhid, atau istighfar tauhid namanya, istighfar tauhid yang mana kita sebenarnya amalkan banyak-banyak lah. Okay. Peringkat-peringkat Allah, kita hafal doa yang pertama, astaghfirullah, paling kurang kita astaghfirullah, ampunilah aku ya Allah, okay. Astaghfirullah, kita tambah astaghfirullahalazim yang maha agung, astaghfirullah yang azim yang maha agung, kita tambah. Kemudian kita boleh hafal seterusnya lagi kan, la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaik. InsyaAllah. Okay. Usaha untuk hafal sedikit lah, perbaiki amalan kita, perbaiki bacaan kita. Tentu ada Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Sayyidul Istighfar maksudnya, kalau Sayyidul Ayam hari Jumaat, penghulu segala hari. Sayyidul Syahri, kalau Sayyidul Syahri, penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi yang dimuliakan kita hari Jumaat, dan penghulu segala istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa la abduka wa ana ala ahdika wa ma'adika istata a'udzu bika min syarri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika ala abu'u bi zanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Jadi untuk Sayyidul Istighfar, alhamdulillah kita belajar banyak jenis istighfar gitu. Banyak jenis istighfar yang mana kita boleh lakukan dalam
selepas bagi salam tadi sama ada kita istighfar 10 ke 100 kali tadi, yang pendek, yang panjang, atau saya nak baca satu istighfar terpulang pada masing-masing. Kita boleh perbaiki dia. Dan kita akhiri dengan doa taubat tu tadi. Jadi kita diajar sama ada kita nak baca doa kediri terpulang, kita nak baca doa kediri dengan ayat kita pun boleh. Menjadi kesalahan kita baca doa kita kediri, tapi kita diajar tu bila mana disusun macam tu apa yang kita nak minta ampun Allah, kita diajar. Bila kita belajar doa tu kita akan menyedam. Jadi sama-sama kita cuba menghayati untuk doa taubat. Okey, dan aku memohon ampun kepada Allah, dan aku memohon. Okey, insyaAllah mungkin kita terus Astagfirullah. Okey, kita sama-sama sebelum kita bersurai, okey, sama-sama kita berdoa insyaAllah. Kami nak minta, mungkin salah seorang subhanallah, Tuan Razak, alhamdulillah, kami bawa perasan ada seorang gig masuk. Jadi Kak Syawina je, alhamdulillah, sama-sama menghadiri kelas kita hari tu. Kita tadi cerita tentang taubat dan solat sunat taubat. Jadi pentingnya taubat dalam hidup kita, dan kita diajar untuk sentiasa bertaubat bila mana kita melakukan dosa. Bersegera, jangan tangguh, sebab kita tahu bila kita akan dipanggil, maka kita kena percepatkan memohon ampun kepada Allah. Jadi insyaAllah kalau ada yang sudi, Tuan Razak kita boleh buka mikrofon ke Tuan Razak? Kalau boleh, kita kalau boleh membaca doa, kita nak minta, boleh kita minta bimbing kita baca doa yang terpapar kat skrin itu. Jadi insyaAllah mungkin akan menjadi akan antara kita untuk bila kita mohon kepada Allah, walaupun mungkin untuk kita sedar lah solat sunat taubat tapi kita mohon dengan doa tu tadi, kita akan terasa untuk sentiasa untuk mohon ampun Allah. Okey, kalau Tuan Razak belum sedia untuk tadi ada sampai kat situ yang Kak Fikah tadi dah tolong bimbing dah. Kalau ni boleh, kalau ni tolong baca doa tu. Mereka kan musik kami baca lagi, macam kami seorang je yang ada yang nak ikut tak, insyaAllah. Tuan Razak masih sabar. Kak Syawina boleh, Kak Syawina? Subhanallah. Okey, tak apalah. Jadi mungkin sebagai penutup kelas kita, kalau apa tadi Ustaz? Baca doa kah Ustaz? Tolong baca doa tu. Boleh tak? Rumi tu kah? Boleh? Yes, yang dalam Rumi tu. Boleh Okay, subhanallah. Kita sama-sama doa dan kita aminkan doa tu insyaAllah. Okay, insyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Daku memohon ampun kepada Allah, daku mohon ampun kepada Allah, daku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha mengurus. Daku bertobat kepadanya selaku taubatnya seorang hamba yang banyak dosa, yang tidak berdaya untuk menolak mudarat atau berbuat manfaat, dan tidak mampu mematikan atau menghidupkan maupun membangkitkan di padang mahsyar kelak. Daku mohon perlindunganmu daripada dosa-dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan daripada kekotoran, ya Allah. Sesungguhnya daku bertobat padamu di atas segala dosaku, dan daku berjanji tidak akan mengulanginya. Ya Allah, pengampunanmu adalah lebih luas daripada dosa-dosaku, dan pengampunanmu terhadapku adalah lebih tertunai daripada amalan baikku. Ya Allah, sesungguhnya daku telah banyak sekali mengenai diriku sendiri. Tiada dapat mengampuni dosaku itu kecuali Dikau. Maka berikanlah daku keampunanmu. Kasihanilah daku. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah taubatku. Sucikanlah, bersihkanlah segala dosa, dan kabulkanlah permohonanku. Sesungguhnya daku maha pengampun
lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Kak Syabina. Terima Subhanallah. kasih Ustaz. Naga kesan sama-sama. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kan Allah, jadi bila mana hati kita lembut, hari kita bersih, hati kita lembut, hati kita bersih daripada apa nama? Daripada sentiasa mengharapkan, kita sentiasa mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca doa yang diajarkan oleh yang terdahulu daripada Nabi kita, macam doa-doa macam tu, hati kita akan rasa tersentuh. Bila mana kita sedari bahawa sebenarnya kita tu sangat lemah dan Allah yang berkuasa untuk membalas segala kesilapan atau kejahatan orang lakukan kepada kita. Apatah lagi kita kita ada dosa dengan suami kita ada dosa kepada isteri kita ada dosa kepada anak kita ada dosa yang mana kita tak laksanakan tanggungjawab kita kepada orang yang sepatutnya terima manfaat daripada contohnya kita melaksanakan. Contohnya kalau kita seorang guru, kita bertugas untuk menyampaikan ilmu sebaiknya. Kalau kita seorang murid, kita sepatutnya mengikut apa yang guru ajarkan. Dan kalau kita tadi tak kiralah apa tujuan kita seorang ibu kepada seorang anak, adakah kita memberi ilmu yang secukupnya dan sebagainya, yang mana kita sedih apabila anak-anak kita tak ada kesedaran atau keyakinan bahawa Allah sentiasa melihat mereka dan sebagainya. Satu kegagalan bagi kita sebagai ibu bapa atau sebagai guru, kita tidak dapat mengajak sebanyak mungkin manusia, terutama keluarga kita, sahabat kita, untuk sama-sama sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengetahui bahawa dunia ini hanya sementara dan kita tidak tidak meneruskan benda yang batil, benda yang salah, tapi sentiasa melakukan benda yang sebetulnya, yang sebenarnya. Jadi kerana Allah banyak dosa kita, jadi sama-sama mungkin doa ni subhanallah, kita ucapkan inilah, kita doakan kepada wallahu alam, berusaha si pasti sama ada doa yang memang ada hadis yang sampai kepadanya atau telah disusun oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita yang dapat memahami yang dapat menyentuh hati kita bila mana kita membaca doa ini tadi. Jadi subhanallah, kalau kita nak kupas satu-satu, ada seninya di sini, mengingatkan kita bahawa kematian itu pasti. Di sini bahawa kita ada dosa, ada kemalasan, ada dugaan kubur nanti, seksa kubur, sama ada kubur kita sempit atau kubur kita luas, bergantung kepada amalan kita dekat dunia sekarang tu, yang mana bukan dapat dibeli dengan wang ringgit semata-mata. Wallahu alam, hanya dapat dengan amalan kita, dengan kesedaran kita, dengan amalan dan kesedaran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta daripada Allah bersihkan daripada dosa seperti kain putih. Kita minta kain putih. Jadi subhanallah, bagi para mu'alaf yang baru memeluk Islam, kita tahu apa kesilapan yang kita lakukan sebelum lagi kita Islam. Tapi yang bagi yang lahir Islam pun, kita lahir Islam, kita sendiri tahu, kita telah diajar daripada awal, ini salah, dan kita buat, dan kita lakukan, kita buat, dan kita masing-masing tahu dosa kita, subhanallah. Jadi Allah, masa ini, dunia ni sangat singkat, walaupun kita rasa panjang, tahun berlalu, dah tahun baru 2022, berjam celik. Wallahu alam, sama ada kita masih lagi sempat jumpa 23, wallahu alam. Tadi tak ada benda yang pasti, melainkan kita tahu yang satu benda yang pasti adalah kita akan kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan Allah 11.31. Jadi kalau ada persoalan, baru saya nak buka lah dahulu. Mungkin ada soalan-soalan yang dapat kita santuni, dapat kita jawab tentang tajuk hari ini, atau keluar topik pun tak ada masalah. Dan kalau tak dapat jawab, maka taklah kita jawab terus. Tapi kita akan cuba cari jawapan daripada orang-orang yang lebih alim kita, insyaAllah. Ada soalan? Okey, Tuan Razak masih bersama kita hari ini. Masih bersama, insyaAllah.
Okey Kak Fika, harap semua sihat Jadi Itu kerana Allah Ustaz. adalah Kalau macam ya kita dalam silakan. solat, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita Hmm. dalam solat taubat, tapi kita tidak hafal Hmm. macam Astaghfirullah, kita boleh tengok buku doa baca kan waktu tu? Boleh. Tapi jangan lebih gerakannya. Paling-paling pun kita sediakan buku kan. Kita sediakan buku buku Suratul Kafirun tadi macam jadi kita boleh untuk solat fardu kita galakkan Untuk solat sunat sebab kita masih belajar diperbolehkan. Kalau masih belajar tapi mestilah selamat-lambat yang boleh kita hafal sebelum lagi daripada munsik dalam solat kita jaga adab sembahyang sebab kita bayangkan kalau kita depan sultan atau depan agung beranilah kita buat selain daripada daulat tuanku, ampun tuanku, kita orang ajar kita macam mana, ia ajar yang kita boleh buat. Tiba-tiba kita tadi keluarkan buku kan, boleh membaca asyik pandang atau asyik tunduk kepada sultan atau raja kita. Apa lagi Tuhan kita yang lebih hebat lagi daripada Tuhan atau raja kita. Jadi kita jaga adab kita dalam sembahyang. Kalau boleh just Allahu Akbar, kita jaga dalam solat kita, melakukan perkara. Kalau kita si dapat baca kafirun dulu, kita tinggalkan saja. Tidak ada masalah. Kita tinggalkan. Macam Syah sebut tadi, semua bacaan dalam solat kecuali suratul Fatihah. Suratul Fatihah perlu dibaca. Ia yang membezakan antara rukun sembahyang. Suratul Fatihah mesti dibaca. Sepatutnya kita kena perbetulkan bacaan Fatihah kita kan. Jadi untuk suratul Kafirun, suratul Ikhlas tadi, kalau kita belum lagi hafal, kita usaha hafal di luar sebaiknya. Tapi kalau dalam sembahyang tu kita untuk sunat mungkin diperbolehkan. Ada wallahu a'lam, Rosyah pernah terbaca atau pernah terdengar daripada ustaz-ustaz yang ni tadi, dia kata kalau untuk belajar kan, supaya kita membiasakan diri dalam sembahyang, boleh sediakan buku tapi pergerakan tak boleh banyaklah. Buku tu dalam ni kat tepi, memang tinggal ambil sama ada ambil dalam poket terus dapat baca lah. Terus dapat baca, bukannya banyak siap belek buka lagi sambil berdiri kan. Macam gerakan terlalu banyak. Sebab dalam solat kita hanya boleh buat jangan melebihi 3. Jangan melebihi 3 pergerakan. Kalau kita nak gatal hidung pun kan, tangan kita tadi kan gatal hidung, kita boleh 1 2. Jadi pergerakan hanya 2, tak boleh sampai 3. Kalau kita 1, lepas tu ni lagi, ni 1, 2, dah 3 kan. Ni dah 3 pergerakan. Kalau tu maksudnya 1, kalau gatal kat mana-mana kan. Kalau dah memang tak tahan tahan gatal, dah kena gigi amuk dan sebagainya kan. Ni. Tapi kena kita sedar, maksudnya kita tak berapa khusyuk sembahyang. Sedangkan sahabat kita cerita sahabat, tahap fokus dia orang kepada sembahyang tu tadi, kena panah. Masih lagi dalam solat. Lepas sembahyang tu baru dia rasa sakit. So, fokus tahap meditasi dia tinggi kan. Jadi subhanallah, yang ni yang kita kena belajar untuk khusyuk dalam sembahyang. Jangan banyak sangat pergerakan dan sebagainya. Tapi macam Kak Fika tanya tadi, kalau untuk belajar diperbolehkan. Tapi sebaiknya ni pandangan Brosyah sendirilah, sebaiknya kalau kita nak jumpa Raja Sultan lagi, kita tak berani nak buat yang ekstra kan, tanpa tanya boleh ke tak boleh. Tapi yang ni tadi untuk belajar diperbolehkan insyaAllah lah untuk belajar. Tapi sebaiknya hafal luar sembahyang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi ini untuk suratul Kafirun. Jadi hafal di luar solat, kita hafal dulu di luar solat, nanti baru baca dalam solat. Tapi yang sebaiknya selepas kita hafal, jangan kita cuma hafal hafal yang bahasa Arabnya saja, tapi kita juga menghayati maksud yang di dalam ayat tu tadi. Macam surah Al-Fatihah itu tadi kan, apa maksud setiap 7 ayat tadi, daripada bismillah sampai waladdallin, apa maksud setiap perkataan atau yang dalam bahasa Arab, kita cuba hayati. Sebab macam doa ni tadi, macam doa yang kita bacakan tadi, yang Syabina kita baca tadi kan, bila mana kita menghayati, dia akan masuk ke dalam hati kita. Dia akan masuk dan insya-Allah mengubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas soalan Kak Fika. Jadi untuk boleh tak boleh, nanti Brosyah akan
cuba cari juga daripada fatwa atau daripada hadis daripada Nabi sendiri berkenaan boleh tak kita pegang buku dan sebagainya, pegang telefon kan. Terus ni tadi sama ada boleh tak boleh, tapi Brosyah sendiri pernah terdengar lah kalau ustaz tu salah juga, tak ada sandaran juga hukumnya, maka kita tak boleh ikut juga lah sebenarnya. Sebab segala yang kita lakukan sepatutnya mesti ada dalil. Mesti ada dalil, ada sumber yang Nabi yang membenarkan, atau Nabi tak melarang. Kalau Nabi tak melarang atau Nabi memang ada buat benda tu kita boleh lakukan. Kita boleh lakukan insya-Allah. Jadi kerana Allah panjang lebar cerita tentang taubat. Alhamdulillah. Panjang lebar kita cerita tentang taubat. Ni sebelum kita bersurai, Brosyah nak kita sama-sama doakan lepas ni. Syah, okay, silakan Kak Syamina. Boleh. Apa nama pasal doa kunut Ustaz? Kalau kita hafal, doa kunut. Si hafal lah sampai habis. Contohnya kita cuma hafal sampai ayat ya. Macam ni. Allahumma hadini fi man hadait. Ya, kita hafal. Contohnya lah ayat pertama. Contohnya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini birahmatika syarra ma qadait. Mun kita hafal setakat yang bawah kita ya. Okey. Contohlah. Okey, baca setengah. Bagi tok mun pandangan kami lah, doa kunut tu yang pun hukum asalnya sunat. Hukum asalnya sunat. Sama ada kita sunat yang sangat dituntut lah sebenarnya. Mazhab kita sunat yang sangat dituntut. Bila mana kita tertinggal baca doa kunut dalam solat subuh kan, kadang-kadang ngantuk kan, lagi mama terlepas tu sujud terus nak. Jangan angkat semula baca ayat. Jadi kita hanya perlu sujud sahwi je. Kita sujud sekali lagi sebelum kita bagi salam. Sebelum kita bagi salam, kita dah teringat kita terlupa kunut nak. Kita sujud lagi sekali, kemudian kita bagi salam. Kadang-kadang terlupa lah. Memang berlaku. Kami pun terjadi juga. Lama kita bangun subuh nak. Kadang-kadang masih mamai ya. Jadi si bapa ya. Jadi benda yang berlaku lah. Tapi ada kata berlaku sebab hukumnya sunat lah. Jadi dari segi bacaan macam kita ada jadi setengah kah, penuh kah. Bagi kami macam kami sebutkan tadi. Bila mana hukumnya sunat, macam kita dalam rukuk kita si hafal lagi. Subhanallah Rabbil a'la wa bihamdi. Si hafal panjang nak. Cubalah subhanallah aja. Subhanallah. Subhanallah mesti hafal, susahlah kami nak madah nak. Jadi subhanallah ikut kemampuan kita. Macam kita tadi sunat kunut kita sampai takat yang kita baca tadi nak. Takat yang kita baca tadi ia dah cukup je sebab setiap perkataannya satu permintaan nak. Subhanallah, Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma, ya Tuhan kami, Allahumma hdini fi man hadait. Tunjukkanlah kami jalan yang kau tunjukkan kan. Okey, jalan yang kau tunjukkan. Jadi tunjukkan kami jalan yang sebenar lah yang ditunjukkan. Dia permintaan pertama. Sampailah kita tadi baca wakini syarama qadait. Dan lindungikan kami daripada kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk tadi kan. Jadi kita minta, mungkin kita hafal sampainya, sebut je lah. Ia jadi permintaan kita dalam doa kunut kita kan. Tapi sebaiknya untuk dapat pahala penuh lah, orang dah nak pahala penuh, kita baca full. Baca full lah sampai hujung. Tapi mudah kita si hafal. Kadang ingat, kadang pandai tinggal ayatnya Ustaz. No habis ya, sampai habis ya. Betul. Tapi untuk doa untuk macam bacaan tasbih boleh kita baca setengah macam setakat yang yalah, jangan maksudnya terputus je lah. Terputus nak. Contohnya kita baca skrin gini tu lah. Aku mohon sampai setia je. Saya dah perlindungan daripada dosa kan. Contoh dekat skrin ni lah. Aku mohon apa. Jadi sikanlah tergantung kita pun doa nak. Jadi doa kita kena full lah, at least full pun maksudnya. Jadi nokta yang perlu dihayati kita supaya kita belajar Iqra, belajar Al-Quran kan. Kita belajar juga bahasa Arab sedikit untuk tahu sama ada kita berhenti tengah ayat kah atau berhenti dekat penghujung ayat. Jadi nokta yang perlu. Jadi macam tapi berbeza dengan suratul Kafirun tadi ya. Contoh Kak Fika tanya suratul Kafirun. Kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, terus kita rukuk. Al-Quran boleh ya. Mun Al-Quran
kita asyik boleh baca setengah-setengah. Baca Baca satu ayat sujud saja. sahwi Paling yang macam ni Ustaz. paling sujud sahwi ada bacaannya. Oh, Kita kan buka contohnya indahnya lupa ah, lupa belum hafal. lupa Belum kunut ya teh. ya teh, belum hafal sujud subhanallah je dulu. Dalam sujud subhanallah. Subhanallah maha suci Allah. Kita terus bagi salam, bangun bagi salam. Sebabnya tasbih juga. Tasbih juga. Sujud sahwi pun bacaan tasbih juga. Bacaan tasbih macam subhanallah rabbil wa bihamdihi. Ya sujud biasa. Dalam sujud sahwi pun bacaan tasbih juga. Ada bacaannya lah. Bacaannya untuk sujud tasbih tadi. Sujud sahwi tadi. Jadi kita hafal subhanallah aja. Kemudian kita bangun dan insyaAllah. Tapi sujud sahwi tadi, sujud sahwi yang kita terlupa lah. Kita terlupa untuk tunaikan rukun. Contohnya, terlupa tahiyat awal pun sama juga. Kadang-kadang kita terus terbangun rakaat ketiga. Atau kita terus terbangun. Betul lah, terus terbangun lah. Berdiri nak. Macam contohnya, sepatutnya duduk sekejap rakaat kedua. Betul sih? Untuk rakaat kedua, sebelum kita angkat rakaat ketiga dalam maghrib, dalam isyak kah, zuhur kah, asar kah kan? 4 waktu yang lain lah. Untuk subuh tak adalah sebab subuh 2 rakaat je kan. Untuk yang solat yang selain ni, contohnya kita tertinggal rakaat tahiyat awal. Tahiyat awal yang sunat yang sangat dituntut. Tahiyat awal sunat yang sama macam kunut tadi sunat hay'ah. Sunat hay'ah, sunat abda'an. Allah alam. Berusaha pun pandai lupa je nama sunatnya. Tapi sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut. Jadi kita perlu sujud sahwi tadi. Sama juga sujud sahwi juga sebelum bagi salam. Kita tertinggal tahiyat awal tadi. Jadi kalau kita dah berdiri, contohnya kita tadi lepas sujud kedua, rakaat kedua, set kedua kan, sepatutnya terus berdiri. Tapi kita tadi terlupa tahiyat awal kan, jangan kita terus duduk balik. Duduk tahiyat balik, baca tahiyat lagi. Jangan duduk. Dah banyak gila pergerakan kan. Sambung tak rakaat ketiga, rakaat keempat. Bila kita sebelum bagi salam, kita bagi salam, kita sujud sahwi, kita sujud sahwi tadi, kemudian sebelum bagi salam, kita sujud balik, kita angkat, terus bagi salam. Boleh faham? Jadi, ya je lah. Ya je yang ikut kefahaman kami. InsyaAllah, panduan, doa yang disebutkan, apa-apa yang disebutkan tadi, kita akan kongsikan dalam grup kita. Jadi sebelum bersurai, sekali lagi, kalau saya ada soalan, ada lagi soalan kah? Tuan Razak kita mungkin ada soalan. Okay, kalau saya ada soalan, Bro Syahdias nak minta doa untuk rakan-rakan sekalian. Lepas tu jadi tadi ke-12 jumpa dengan ada seorang hamba Allah tu, belum lagi bersyahadah. Mungkin kita berjumpa lepas tu. Ni ada datang ke pejabat agama minggu lepas, berminat untuk belajar-belajar dengan kita. Belajar-belajar dengan kita, belajar tentang Islam. Jadi insyaAllah lepas tu kami akan berjumpa dengannya di pejabat. Jadi kita mohon doa lah daripada siapa yang hadir. Ya saya. Noya malam tadi kakak angkat kami ada Nya ada kawan yang orang bangsa Filipina. Nya pernah masuk Islam, tapi bila bercerai nya murtad. Macam ni Ustaz. Nya murtad, nya kenituk, nya menyebarkan pasal agama Kristian di FB, kata kakak angkatku malam tadi. Ya, nya nyuruh kami nanya Ustaz. Macam ni Allah Akbar. Kita kena selagi nasi mohon. Okey Kak Syabina. Saya munnya benarnya pada dirinya dah murtad. Tapi dari segi pendaftaran kita sih boleh terus kita sih layak. Kita sih layak untuk yang boleh madahnya untuk betul-betul murtad hanya hakim lah. Jadi selagi mana saya permohonan di pejabat agama madah dirinya murtad dan dimasukkan dalam mahkamah apa semuanya, kita sih boleh madahnya memang dah murtad. Tapi dari segi hakiki lah, bila madahnya dah kita madah diri sebarkan agama lain kan, dah memang menyebut yang tadi kan, maka dari segi kediri kita boleh mentafsirkan sebenarnya untuk perbuatan yang sangat salah lah, memang sangat salah. Yang kita cerita sebelum tu, benda yang membatalkan akidah, yang membatalkan Islam, benda yang membatalkan akidah Islam bila mananya mengaku ada Tuhan selain Allah kan. Bila ada Tuhan selain Allah, maka terbatas sebenarnya dari segi akidah atau Islam tadi. Mana yang perlu bertaubat lah ada katanya tadi. Tapi dari segi pendaftaran, dari segi officialnya masih Islam selagi mana nya saya dapat permohonan kat pejabat agama.
Okey, okey Orang tadi Ustaz. Kelak belum memang dah mohon kat macam pejabat. ya. Ah, Okey, okey, ah, okey. ah. Maksud Ustaz. Jadi macam kita tu tadi, macam sama-sama. Macam kita tu tadi, kita boleh laporkan, contohnya kita simak terfitnah. Ada orang-orang yang munafik atau orang-orang yang berpura-pura jadi Islam, hanya berpura-pura jadi Islam. Jadi sidak tu bedah dirinya Islam tapi kemudian menyebarkan madah Islam tersebut betul dan sebagainya. Sedangkannya tadi dalam pendaftaran masih lagi Islam. Jadi nak benda macam tu kita kena mungkin kalaulah orangnya tadi pun saya dah memohon untuk yang tadi, wallahu alam, setakat tu saya dah langkah proaktif daripada Jabatan Agama atau Mahkamah Syariah. Orang saya dapat permohonan, tiba-tiba kita tadi madah orang tu dah murtad. Jadi wallahu alam, saya dah setakat tu. Jadi kita pun perisytiharan murtad bergantung kepada orang yang memohon tadi. Jadi na'udzubillah bin zalik. Kata Allah dah jelas apakah yang benar dan apakah yang palsu kan. Jadi bila mana sidaknya cuba untuk menegakkan bahawa kebenaran agama sidaknya dengan hujah sidaknya kadang-kadang tidak cukup kuat sebagaimana Islam kita Islam Tuhannya layak sebab hanya Tuhan sendiri. Bila mana kita pada Tuhan Maha Hidup dan mana mungkin Tuhan mati ya. Tuhan boleh mati di kayu salib untuk mengampunkan dosa. Dan ada kata kita pada doa Allah Maha Pengampun, kenapa ada istilah pengobatan manusia untuk diampunkan? Seolah-olah satu yang ni tadi yang memang ada dalam Islam. Dalam Islam kita dari perspektif kita selagi mana kita memohon daripada Allah untuk ampunan Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan. Jadi apa tanda orang yang dah bertaubat? Okey, Bro Syah baru teringat ambil share Tok Iman. Just secara pantas pertama sekali apa tanda-tanda kita antara orang yang tak bertaubat dalam wuduk kita sentiasa meminta Allahumma ij'alni minat tawabin. Jadikanlah aku dalam kalangan orang yang bertaubat. Ni lepas kita ambil wuduk kan, ada doa wuduk kan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersyahadah. Lepas kita ambil wuduk, kemudian kita bacakan doa Allahumma ij'alni minat tawabin, Allahumma ij'alni minal mutahhirin, Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin. Jadi kita ada tiga permintaan lepas kita bersyahadah tadi, kita ada tiga jenis. Pertama sekali jadi orang yang bertaubat. Tapi apa tanda-tanda orang bertaubat menurut Ustaz Adnin? Ni kita boleh tengok bersama-sama. Ada lima tanda. Itu pendek sebagai penutup kelas kita. Okay, 5 tanda. Pertama sekali kena penuhi syarat taubat. Okay, syarat taubat pertama kita kena mengaku. Ada 3 syarat taubat. Syarat atau rukun taubat. Rukun taubat. Pertama, mengaku dulu apa salah kita ya. Kena mengaku. Kalau kita asyik mengaku kepada diri sendiri, ini satu kesalahan. Macam mana kita nak, apa yang kita nak minta maaf kan? Yang kedua, kita kena minta maaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, kita kena berjanji dengan Allah tak akan ulang balik kesalahan tersebut yang kita sebutkan sebagai taubat nasuha. Okay. Kalau kita ada 2 saja, mengaku dan minta ampun, tu belum lagi taubat. Tu taubat sajalah taubat. Tapi kalau kita janji tak ulang, inilah taubat nasuha. Tapi kita sebagai manusia, pastinya kadang-kadang kita dah minta ampun, kita ulang balik. Jadi selagi mana kita bergagal untuk ni tadi, belumlah taubat nasuha lagi ya. Jadi ini 3 syarat taubat. Tanda pertama, kena penuhi syarat taubat. Tanda kedua, perlu biasakan diri. Kalau kita buat dosa, kita tak terus bertaubat, kita tak terus istighfar, kita tak ada usaha untuk solat sunat taubat dan sebagainya, kan? Kalau kita tak melazimi, kita tak biasakan diri. Kalau orang yang bertaubat ni, yang ada tanda-tanda taubat ni, dia buat salah je, dia akan dia terus minta ampun Allah, dia terus minta maaf dengan Allah, dia terus istighfar dan janji tak ulang lagi kan. Dia terus. Tapi kalau orang sekejap ada ulang, sekejap buat lagi tapi tak ada fikir pun nak bertaubat. Jadi ni belum lagi tanda-tanda orang bertaubat. Nauzubillah. Astagfirullah. Jadi ni tanda kedua. Bila kita tak biasakan diri, kita tak melazimi, sekejap buat, sekejap istighfar, sekejap tak istighfar. Itu tanda kedua. Tanda ketiga, tengok orang sekeliling kita. Kita selalu dekat dengan orang yang baik-baik ke?
selalu dekat-dekat dengan orang yang jahat-jahat. Jadi alhamdulillah orang yang online ni, selalu orang online macam ni, insya-Allah orang yang baik-baik ya. Orang yang sentiasa nak berusaha untuk memperbaiki diri, untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga jadi, kita kena dekati orang yang baik-baik. Kalau orang kita masih lagi berkawan dengan orang yang bermasalah kan, orang yang sering mengajak kita berbuat dosa, orang yang ni tadi, maksudnya belum lagi ada tanda taubat pada diri kita. Tapi berbeza orang yang tadi kita nak sebenarnya mendekati orang yang sentiasa melakukan dosa tadi dengan niat dakwah. Kalau niat dakwah tadi itu berbeza. Tapi kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kan, memang kaki maksiat, kaki maksiat atau kaki memang sukalah mengumpat, suka memfitnah, suka poret dan sebagainya kan. Kita mendekati orang-orang macam ni, jadi kita pun sebenarnya belum lagi bertaubat daripada dosa mengumpat atau gibah tadi. Kita sebut gibah lah, gibah dalam istilah Islam, gibah atau dalam bahasa Melayu kita selalu sebut mengumpat lah. Benda tu betul tapi kita sebutkan. Jadi kita sebenarnya tak berceritakan keburukan orang lain. Apatah lagi kalau benda tu tak betul, fitnah. Jadi itu lagi lah tak boleh. Jadi kena jaga dosa mulut ni. Dan kalau kita dekati orang macam ni, maksudnya kita belum lagi bertaubat daripada golongan-golongan yang ni tadilah istilah macam ni, belum lagi tambah. Dan keempat, kena ada rasa malu. Kena ada rasa malu. Kalau kita buat dosa kita tak rasa malu, malah kita rasa bangga lagi kan. Kita buat dosa kita rasa bangga lagi. Oh, aku yang pertama dengar tentang gosip tentang artis ni, aku sebarkan dan sebagainya. Kalau tak ada rasa malu langsung, nak menghebarkan keaiban, nak menghebarkan benda yang tak benar tentang orang Islam orang Islam kita atau siapa-siapa kan, tak ada rasa malu, belum lagi dalam kategori orang yang bertaubat. Kena ada rasa malu tu. Itu tanda keempat. Dan tanda kelima, kena ada sifat berharap. Kita kena berharap kepada pengampunan Allah. Kita kena takut. Ada dua sifat yang kita kena ada. Kena sifat berharap, kena ada sifat takut yang kita sebutkan awal tadi. Berharap dan redha Allah, takut dengan murka Allah bila kita buat dosa tadi. Dan kita berharap dengan syurga Allah dan takut dengan api neraka. Jadi subhanallah, setakat itu saja perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi kelas esok hari dengan izin Allah, hari Ahad pukul 10 pagi 2 Disember. Hari ini 1 Disember. Jadi insyaAllah setakat itu saja kelas kita. Nanti insyaAllah kita akan lengkapkan Google Classroom kita untuk apa benda-benda yang kita kongsikan ini, dan harap beri kerjasama lah untuk sama-sama kita perkukuhkan. Tolong jawab soalan tu. Nanti insyaAllah kita adakan graduation bagi mereka-mereka yang dah mencapai lah skor minima untuk kelas bimbingan saudara baru kita insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, Kak Syabina, Kak Afika, Kak Zani dan Tuan Razak. Tuan Razak, subhanallah, bersyukur hari ini ada seorang wakil laki-laki bersama dengan Rosyah hari ini. Jadi apapun bagi mereka yang mungkin tengok rakaman ni nanti, insyaAllah join kelas-kelas live kita, sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertanya kalau ada yang tak faham, ada yang tak ni tadi, insyaAllah sama-sama kita belajar insyaAllah. Jadi setakat itu saja untuk proses hari ini. 5 minit lagi untuk jam 12. Saya pun ada appointment sebenarnya pukul 12 ni. Jadi sama-sama kita doakan, mungkin Allah buka hidayah untuk terima seorang lagi saudara baru selepas ini akan berjumpa di pejabat, orang dari Taman Tungku, subhanallah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dia. Jadi kenapa dia nak belajar dulu, tak nak masuk Islam dulu, nanti kita akan tanyakan. Moga-moga ada hasil daripada perjumpaan kita pada hari ini insyaAllah. Dan kalau ikut menurut beliau, dia akan join kelas esok insyaAllah. Dia akan join kelas kita esok. Nanti insyaAllah kita tengokkanlah. Harap beliau terbuka hati untuk tak melewatkan syahadah beliau. Andai kata beliau telah meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan beliau meyakini bahawa dalam nabi-nabi yang diutuskan daripada sampai Nabi Isa, dan termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi-nabi yang dihantar untuk mengingatkan manusia kepada Tuhan. Jadi kalau dia tak mengaku dua perkara ini, sepatutnya dia tak boleh lewatkan syahadah beliau, kerana kita tak tahu bila ajal kita, subhanallah. Jadi insyaAllah kita usaha kepada keluarga-keluarga kita dan saudara-saudara kita yang belum lagi
belum lagi Islam, maka kita kena usahakan benda ni agar kita tak menyesal lah. Kita hanya menyesal kemudian bila Allah panggil mereka selamanya, kita tak akan dapat doakan kerahmatan atau keselamatan buat mereka. Tapi kita kena belajar untuk redha kalau kita ada mak bapak kita atau saudara kita yang dah pergi dahulu, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita persoalkan. Dan jangan kita menyesal sebab kita dah berusaha. Untuk sampaikan sebaiknya. Yang kita menyesal bila kita tadi tak ada usaha. Kita tak ada usaha untuk mendatangkan hidayah, menjadi asbab hidayah kepada keluarga atau saudara kita. Jadi untuk Kak Syabina tadi, kalau yang disebutkan tadilah, dah usaha memang dah nasihat juga memang tak dapat dan sebagainya, janganlah sedih, janganlah segan. Itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Kita sebagai orang Islam, kita hanya ada tanggungjawab untuk menyampaikan. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As untuk segala salah silap, dan semoga Allah menjadikan kita bukan dalam kalangan orang-orang yang rugi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jumpa esok pagi. InsyaAllah. Terima kasih semua. 2 jam. 2 jam beritahu. Okay, Alhamdulillah.